Slow, prosesnya slow. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, ringkasan tafsir Ibn Kathir. Di mana kita hari itu, kali terakhir kita bincangkan, kita dah masuk kepada tajuk potongan yang berikutnya dalam surah An-Nisa, iaitu berkenaan dengan tajuk kewajipan ataupun gesaan untuk berjihad fisabilillah, okay? Dan juga mengurangi musuh, dia kata membebaskan orang yang lemah, serta melindungi kebenaran, dan juga tujuan jihad itu adalah pembebasan manusia. Okay, so jadi kita itu baca sikit. Kita dah ambil, dia start dari 71 sampai 94 tajuk ni, berkaitan dengan tajuk masalah memerangi musuh ni, dan isi kandungan konten ni akan berulang sampai ayat 94. So kita itu baru baca ayat yang ke sampai 76 sampai 74 itu. Kita baca sampai 74. Iaitu firman Allah Taala ayat 71 sampai 74. Allah nyatakan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, khudhu hidrakum, ambillah persiapan kamu, buatlah persiapan kamu, famfiru thubatin aw infiru jami'a, maka keluarlah kalian dalam keadaan berpasukan-pasukan atau keluar semua sekali. Wa inna minkum laman la yubti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'amallahu alayya id lam akum ma'ahum syahida. Sebenarnya kalian ada orang-orang yang melewat-lewatkan untuk keluar berjihad, dan bila terkena kalian musibah, dia pasti berkata, telah Allah kurnia ke atas aku tatkala tidak aku menjadi bersama mereka hadir. Buka balik. Mana? Buka. Tarik. Buka. Ya, saya buka ni. Kalau gitu kita share juga, share screen. Kita share screen ni pasal pada yang datang sepatutnya buku ada. Muka surat 5. Kalau siapa yang ada tafsir Ibn Kathir tu, muka surat 538. Yang tu kita ni kita nak bincang Okey. Okey, so jadi pada ayat 5 muka surat 58 tu saya baca bila ni yang kita ambil kali terakhir. Yang Allah Ta'ala nyatakan, hai umat iman, ambillah persiapan kamu, dan maka keluarlah kamu dalam keadaan berpasukan-pasukan ataupun keluar kamu semua secara keseluruhan, kesemua sekali. Dan sungguhnya di kalangan kalian ada orang-orang yang benar-benar melewat-lewatkan, melambat-lambatkan itu dan keluar berjihad. Jika kena pada kalian musibah, dia kata, setelah Allah Ta'ala kurnia kepada daku, tatkala tidak aku menjadi bersama mereka hadir peperangan. Walain asabakum fadlun minallah, dan jika terkena pada kalian, menimpa kalian kelebihan daripada Allah Ta'ala, la yaqulanna, pasti dia berkata, ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddah, seolah-olah tiada di antara kamu dan dia sebarang kasih sayang. Macam saya kata tu, kalau orang kita kat Malaysia kan, kalau kita pasukan Malaysia menang, bukan anak kita pun main kat dalam pasukan Malaysia tu, bola ke apa sebagainya, tapi kita happy, gembira. Itu maksud kebersamaan. Maksud dia, kalau yang menang tu pun bukan anak beranak kita, tapi kerana rasa kita ni satu Malaysia. Ini masalah juga. Satu Malaysia tak pakai dah. kita satu dalam keadaan tu, kita pasti kita akan rasa gembira. Tapi orang-orang ni bila menang umat Islam, dia tak rasa gembira pun. Okey, seolah-olah tak ada di antara dia dan juga kalian sebarang kasih sayang. Dan dia kata apa? Ya laitani kuntu ma'ahum, alangkah baik kalau aku bersama mereka, mana aku jadi bersama mereka, fa'afuzu fawzan azimah, aku berjaya dengan kejayaan yang hebat, yang besar. Maka Allah Ta'ala pun firmankan, falyuqatil fi sabilillah, maka hendaklah berperang di jalan Allah Ta'ala, orang-orang yang yashruna hayatad dunya bil akhirah, mana orang yang
menjualkan dunia dengan kehidupan akhirat. Ni kan kita kata ada dua maksud kat sini. Alladzina ni kita kata itu ada dua pengertian. Satu pengertian yang dibaca dengan maksud ya. Ini pening kepala masuk. Okey. Laju sangat. Ni bagus pula mouse ni. Okey. Satu dia datang dengan maksud dia kata orang beriman yang keluar tu hendaklah buat macam tu. Hendaklah dia keluar memerangi di Allah Taala akan orang-orang yang di alladzina yashru tu dijadikan maf'ulun bih. Tapi satu lagi baca sebagai sifat. Mana sifat orang yang keluar tadi dia mesti walaupun dalam keadaan dia sayang dunia, cinta dunia, dia nak jual dunia tu beli akhirat. Itu satu jadikan sifat, satu lagi jadikan maksud situ dengan maksud tafsir dia kata kat bawah tu yashruna tu boleh maksudkan menjual dia kata yang kalimah menjual tu dia kata alladina yashruna ni dia boleh jadikan maksud menjual atau membeli kehidupan dunia. Ada yang katakan dia jadi sifat, dia kata dia maf'ulun bih. Kalau tidak fal yuqatil fi sabilillah alladina dia maf'ulun bih. Dia kata orang yang menjual. Kalau dia kata orang membeli, pasal syara yashri boleh maksud dengan dua maksud. Okey. So dia kata situ kita ambil tu dia kata dia kata wa man yuqatil fi sabilillah, dan barang siapa yang berperang di jalan Allah Taala falyuqtal aw yaghlib, lalu dia terbunuh ataupun dia menang, fasawfa nu'ti ajran azima, kami pasti berikan dia ganjaran yang besar. Itu last kita bincang itu, alhamdulillah. Baik, hari ni kita masuk tajuk baru, ayat baru tapi tajuk masih lagi tajuk yang sama. Itu berkenaan dengan masalah jihad fi sabilillah. Yang saya kata ayat-ayat yang kita baca sekarang ni bagi orang yang suka mentafsirkan Quran dengan sendiri, mereka tak suka dengan terjemahan ni, maksud ni. Bagi dia ayat-ayat ni ayat kasar, ayat yang berbentuk pembunuhan, peperangan sebagainya, ini tak patut ada dalam kitab suci. Sedangkan benda ni arahan Tuhan, bukan kita yang nak. Ikutkan Nabi paling baik nak maafkan semua orang. Bila Allah Ta'ala perintahkan buat, dia buatlah. Ni pasal ni perintah, bukannya benda ni berlaku sebab kita nak. Macam jadi kes saya jumpa dengan yang saya cerita Rasul Kahar punya pengikut tu kan. Dia kata saya baca Al-Quran berkenaan dengan potong tangan. Ni apa maksud dia ni? Takkanlah ini Tuhan nak keburukan, mencederakan. Saya kata apa masalah dia? Perang jadi. Allah Ta'ala suruh keluar perang, halal haram. Dia tertenganga. Kenapa perangan berlaku pembunuhan? So macam mana pula boleh kita nak persoalkan potong tangan tadi punya masalah? Dan kita kan potong tangan semua manusia, kita potong tangan orang yang mencuri dengan syarat-syaratnya. Cukup syarat semua sekali boleh potong ke, mudah. Tapi nak jadi cerita sekarang ni, diorang kata merosakkan. Saya kata merosakkan apa ni? Allah Ta'ala perintahkan. Betul Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 216 kan, Allah Ta'ala kata apa? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Al-Baqarah 216. Difardukan atas kamu berperang sedangkan ia dibenci oleh kamu. Wa asa an takrahu syai'a wa khairakum, tapi memang kamu benci satu perkara, ia baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a, memang kamu suka satu perkara, wa syarrul lakum, tapi dia buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tak tahu. Allah tahu, kamu tak tahu. Itu yang penting kita kena faham. Dia bukannya masalah kita ukur kebaikan keburukan dengan akal. So tajuk ni kalau ikut akal kita timbang, mesti kita tujuan peperangan ini daripada zaman Rasulullah, dan kalau zaman sekarang kita nak applykan, tujuannya sama dalam keadaan yang berbeza. Sama. Pasal tajuk dia, okey, kalau kita lihat sekarang pun, bila musuh serang negara Islam, patutnya buat apa? Bagi roti. Dia defend tu ada actually dua. Dia jihad ni ada dua sudut. Satu jihad dari sudut masalah kita pertahan negara. Tapi ini gagal. Ini pun dah gagal. Bila mana umat Islam kita mempertahankan negara, orang kata teroris. Cuma cara tu kena faham lah, pasal syarat jihad tadi mesti ada pemerintah. Itu tajuk asal. Macam kita sekarang ni boleh je benda tu berlaku dengan OIC. OIC boleh keluarkan tentera. Macam mana NATO ada tentera, UN ada tentera, kenapa OIC tak ada tentera? Sepatutnya itu, kita bukan sibuk masalah duit je. Banyak orang sibuk charity dan duit. Kalau sekarang isu penindasan, itu satu. Itu yang maksud, itu pun ada. Kemudian lepas tu naikkan Islam punya. Naikkan Islam dulu kan. Dia cerita mula-mula tajuk asal pertahanan. So, kalau kita kaji perang Tabuk, perang Anfal, perang apa semua, perang Badar, dia punya tu semua sama. Sama. Pasal actually provokasi daripada orang kufar.
Orang kafir sekat dakwah. Itu antaranya. Macam kita macam Perancis tak benarkan orang pakai. Kacau tak ada lah. Dia actually kita boleh ada perjanjian. Cuma Imam Syafi'i sendiri bagi dia perjanjian kita dengan orang kafir tak boleh lebih 10 tahun. Sebab paling lama Nabi pernah buat perjanjian Hudaibiyah tu 10 tahun. Itu pun tak sempat lama. Tak dan berapa lama, 3 tahun 4 tahun dah musuh cabul perjanjian berkenaan. Tapi ikut pada para ulama kata pasal kalau kita biarkan statik macam tu, perkembangan Islam akan limited. Sebab tu yang kita kata Islam sampai ke Andalus buat apa? Pergi naik kan, sampai ke Andalus, sampai ke Spain kita tawan dan sebagainya, sampai ke ke Mesir, ke Syam kan, ataupun ke Parsi, kerajaan Parsi tu. Memang kita kata dia orang memusuhi Islam, dan dalam masa sama kita dua jihad untuk pertahanan, jihad untuk tolak, untuk menyampaikan agama. Jadi satu benda yang kena jaga, macam mana para sahabat buat bila kita masuk ke negara luar yang bukan negara asal kita, kita tak nak pun kekayaan negara tersebut. Ini bezanya Islam. Lepas tu para sahabat Nabi pergi ke mana pun bawa pedang, tapi orang sayang. Saya bukan datang untuk mengutip hasil negara tadi, bawa balik negara dia macam Inggeris buat, macam Itali buat, macam Perancis buat. Tak. Macam zaman kolonial kan. Semua negara tadi datang ke negara Afrika, datang ke Asia untuk kutip kekayaan, bawa balik. Sedangkan dalam Islam, kita dakwah tu, kita masuk dengan tentera, betul. Tapi kita pastikan mereka mengikuti aturan yang dengan Allah Ta'ala tu je. Bukan kita datang untuk mengutip kekayaan. Atas sebahagian gubernur apa Islam ni sampai ke negara-negara macam yang kisah di Mesir dulu kan, di Syam dulu, salah seorang gubernur yang Umar lantik, saya ingat nama dia. Itu dah ingat dah, apa lupa balik. Yang dia dapat dana ke apa habis, dia tak pernah simpan sikit pun untuk diri dia. Sampai sekali orang komplain sebab dia datang keluar lewat tiap-tiap hari, jumpa orang, dan hari Jumaat separuh hari boleh keluar. Bila Umar tak panggil, dia tanya sebab apa? Sebab baju dia selai tu je. Dan pagi bila dia keluar lambat sebab dia masak makanan untuk keluarga dia, boleh keluar. Kemudian bila hari Jumaat, dia basuh baju, tunggu kering, baru keluar. So, jadi akhirnya kat situ kita lihat sikap sebenar para sahabat Nabi bila kita kata kita jihad. Kita bukan kejar untuk kuasai orang. Kita kejar untuk supaya orang tu masuk Islam, untuk Islam sampai kat sana, menjadi dominan. Islam menjadi dominan di negara tersebut. Lepas tu nanti kita baca ni, apa memang tajuk kita punya ujung nanti adalah peperangan jihad ni adalah untuk membebaskan manusia, bukannya untuk kita perhambakan manusia. War je. Dan bahkan bila zaman Umar kan, Umar dah ubah sistem berkenaan pasal bila tanah. Kalau tidak, semua tanah tu jadi milik kita. Tapi Umar jadikan kharaj. Maksud orang kafir boleh berterusan pegang tanah dia dengan syarat bayar cukai. Macam orang Islam bayar zakat, orang kafir bayar cukai. So jadi adil lah. Sebagai rakyat sebuah negara, awak kenalah dua-dua sekali. Yang kafir kena, yang Muslim pun kena. Dan duit tu untuk pembangunan negara, untuk pergi berjihad lagi. Sebab tu yang macam apa kefahaman macam dalam masyarakat kan. Dia kata tak nak dikuasai oleh Islam. Sekarang kita dikuasai oleh kafir, buat apa? Undang-undang sekular sama je. Bukan adil pun. Macam kalau kata orang mabuk diberikan apa berapa denda baru? 150,000 Apa? 15,000 apa? Yang terbaru. Denda 50,000. Bukan dapat dekat keluarga yang dilanggar mati. Keluarga dilanggar mati kena buat saman lain tau. Kena buat saman lain. Itu baru kes yang baru ada seorang lawyer tu, dia terangkan. Dia kata sebenarnya boleh buat. Mana keluarga tu boleh buat saman berikutnya, saman ganti rugi. Yelah, mana taknya orang kita maki dalam internet ke apa sebagainya, saman-saman kena dapat setengah juta, sejuta pun ada. Kan? Macam Papa saya cakap tak kena lantak kan. Papa Gomo kan kena saman dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dekat 900,000, 980,000. Hanya cedera. Tak cedera pun badan. Kata-kata je. Macam reputasi lah, konon jatuh lah apa kan. Tapi tengok elok je dalam politik tu golek ni. Tak ada berhenti pun, tak ada macam apa kedana. Tapi dapat duit. Banyak tu. Kenapa orang mati nyawa tak dapat apa? Tapi pasal dia tajuk dia adalah saman. Kena buat saman lain. Mana salah saman yang tu, kena saman lain pula. Yang ni patutnya kalau ada kata ada lawyer Islam yang apa ini, gunakan cara ni untuk dapatkan hak keluarga tersebut. Kerja kan untuk dapatkan hak.
Mana kalau orang tu kena keluarga tu mati sebagainya, maka dia orang datang masuk campur untuk dapatkan hak. Itu penting lah. Pasal undang-undang sivil mana pernah ni. Pasal bagi mereka undang-undang sivil, bila orang tu buat jenayah dia pada masyarakat, bukan pada individu. Sebab tu dia ada sistem juri. Tahu juri? Dia letak juri kan, daripada bagaimana masyarakat yang jatuhkan hukuman. Kononnya pasal jenayah orang ni adalah bahaya kepada masyarakat atau yang terkesan dalam masyarakat. So, jadi last sekali dia orang letak juri lah. Cikgu seorang, kontraktor seorang, tukang sampah-sampah seorang, ni seorang untuk adili kejadian di mahkamah tu. Sebab alasan dia kerana orang yang buat jenayah tu efek kepada masyarakat. Dalam Islam kita ada dua. Kita ada hak Allah atau hak manusia. Kalau hak Allah Ta'ala tak ada sebarang excuse. Tak boleh kita nak ringan-ringankan. Macam Nabi SAW nak potong tangan pencuri. Bila sampai pada dia tajuk tersebut, orang tu mencuri dengan kadar yang betul, kadar nisab dia, cara dia ambil cukup, maka Nabi nak potong. Nabi potong, tak kira siapa. Pasal ini hak Allah Ta'ala yang tak boleh kita tarik. Tapi kalau orang yang macam darahkan keluarga tu, dalam Quran dengan jelas keluarga tu boleh untuk maafkan. Sebab apa? Yang efek paling besar dalam kematian adalah keluarga, bukannya masyarakat. Masyarakat terus hidup macam tu. Macam budak yang mati mak bapak kena aksiden kan. Macam kita kenyang je perut, budak tu nanti akan jadi masalah. Orang yang mati kena lagi aksiden mabuk kan. Kita orang tu matilah, keluarga dia akan sengsara lah. Kita tak ada benda pun. Bahkan pembunuhan biasa dibuat oleh manusia, yang efek keluarga tu, kita tak ada benda, kita elok je hidup, tak kacau kita pun. Tapi sering berlaku salah faham kerana ikut undang-undang sivil, undang-undang common law, kita jadikan itu kesalahan pada masyarakat. So kerajaan denda, kerajaan letak denda. Sedangkan sepatutnya boleh kita ni kan bankruptkan orang tu, ambil harta dia, jual untuk bagi pada keluarga yang mati tadi. Sepatutnya macam tu. Tidak nanti pasal orang tu masuk penjara ni, makan duit cukai pula, kenyang 3 kali sehari makan. Gemuk keluar-keluar tu gitu, badan. Angkat berat lagi, angkat besi kan. Kan diberi pula penjenayah tu apa? Alat senaman. Makan cukup, senaman cukup. Keluar-keluar lagi sihat. Keluarga yang mati kena bunuh, tak ada terbela pun. Itu konsep yang kita kena faham. Faham tak? Jadi kesilapan yang berlaku dalam masyarakat sekarang ni, dalam konteks masalah undang-undang, jelas tak kena. So Islam datang untuk bebaskan daripada ni. Sebenarnya. So kita nakkan hak untuk orang yang kena tindas tadi. Banyak orang tak nampak bab ni, dia nampak Islam ni potong tangan. Untuk hak siapa? Ikut pada kes ni, kalau toke-toke yang kaya, dia sepatutnya suka undang-undang macam ni, ataupun undang-undang kes colik kan, rompak atau colik kan, yang undang-undang sangat dahsyat, kejam, dia nampak daripada tajuk ni sangat keras. Kalau ikut mata kasar orang kafir, kejam. So, sebab perompak ni, either A, kalau dia curi saja, kan, dia takutkan orang sahaja, diusir, buang daerah. Kalau dia takutkan dan curi harta, maka dipotong dia diusir dan juga dipotong tangan secara bersilang, kaki kat kanan, betul curi lah. Tapi kalau andai kata dia takutkan, dia curi dan dia bunuh, maka mayat dia akan digantung, dipalang di luar bandar tau. Orang kata lah, ni barbaric. Ni tajuk dia. Tajuk dia sekali kepada toke-toke yang kaya ni. Tak seronok ke kalau awak punya keselamatan terjaga dengan sebab adanya undang-undang yang keras terhadap penjenayah. Orang kita pelik kan, dia nak penjenayah tu ada hak lagi. Penjenayah tu jahat, bukannya baik. Dia bukan mangsa, dia pemangsa. Tapi peliknya kita tengok banyak masyarakat barat, diorang nak pertahankan hak penjenayah tu lebih. Sedangkan orang kena jenayah tadi tak dapat apa pun. Dari sudut ini, ada kata-kata Islam masuk sebagai interfere adalah terbaik untuk menjamin hak orang individu dalam masyarakat ni yang tidak ada nama, tidak ada pangkat, tidak ada lawyer, mendapat hak yang sama rata. Itu konsep dia. Sebab tu kita kata jihad memang berjalan sebab itu. Dia bukan hanya setakat kita defend. Even kita meluaskan jajahan Islam tadi untuk supaya Islam tu menjadi dominan di semua kawasan. Supaya semua orang patuh kepada perintah Tuhan. Itu tajuk asal dia. Sebab rasa cemburu kita kepada tajuk ni, tapi bergerak dengan negara, bukan dengan individu. Benda ni bergerak dengan perintah kerajaan.
Itu yang berlaku. Kita ada perang perang jihad lepas daripada zaman Nabi wafat pun, para sahabat keluar sampai ke jatuh kerajaan Parsi, jatuh kerajaan Rom tu, punca sebab itulah. Ikutkan pada kes kalau ikutkan konten simpan Islam dekat kawasan Madinah, boleh je. Tak kacau pun orang. Yang keluar tentera buat apa? Provokasi tu berlaku, kita kena faham. Baik. Okay, jadi kita sambung hari ni ayat yang berikutnya surah An-Nisa 75 76 insya-Allah. Kalau kita lepas lagi depan sikit. Baik. Firman Allah Taala, masih lagi tajuk yang sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Baik. Wa ma lakum. Okey. Dia malak atau malakum. Mali ke? Dia actually gunakan ma dan juga huruf jar lam. Dia dalam bahasa Arab digunakan untuk apa hal? Apa hal? Arab kalau kita jumpa kena marah kita. Malak. Kau apa hal kau? Apa kena dengan kau? Kalau dia bunyi malak tu kan, tu kalau kat Yaman biasa kita dengar lah. Malak. Kau kenapa? Kau kenapa? Apa hal dengan kau? Tu macam Nabi sini pernah cakap pada Ibn Abbas kan, bila Nabi solat dengan dia, kan Nabi tarik dia ke depan sebaris, dia kan undur. Lepas solat Nabi kata, "Mali, apa kena aku? Apa hal?" Sama ada malakum ke malak ke seorang lah. Apa hal lah? Apa kena? La tuqatilu, apa hal kalian? La tuqatiluna fi sabilillah. La, tidak. Bukan jangan Semua dah tahu kenapa jangan tidak. Tengok nun belakang tu ada. Ada nun belakang tu, nun tu. Itu bukti bahawa lam tu adalah lam nafi, bukan lam nahi. Lam nahi atau lam jangan, dia akan menyebabkan nun tu hilang. Kalau tak ada tambahan waw nun, dia akan mati. Tuqatil, mati. La tadrib, la taqra, macam tu, dia mati, ujung. Tapi kalau ketika mana belakang tu ada tambahan, macam tu, waw nun atau alif nun, atau ya nun, maka nun tu akan hilang. So kita tahu kat situ, kat sini bila nun tu kekal, lam tu bukan jangan, maksudnya tidak. Mengapakah tidak kalian berjihad, berperang? Ini kan tak ada kalimah, tak boleh guna lain dah. Kita boleh gunakan kalimah kital untuk kalimah lain. Kalimah kital lah. Kalau jahada mungkin orang boleh terjemahkan berjuang. Tapi kat sini lafaz apa? Kital, perang. Daripada qatala lah, pembunuhan. Sering timbul tajuk lah, ada orang kata, macam ada seorang ustaz sesat tu, dia kata membunuh di atas nama Allah. Dia buat keluar buku. Ustaz sesat. Dia kata sesat betul, memang sesat kan? Tapi dia keluarkan buku macam tu, dia nak persoalkan. Sebab kita tajuk kita asal macam tajuk ni, balik pegang adalah kita bukan nak buat Allah perintah kita. Macam kita kata balik ni, Nabi seorang sangat penyayang, tapi Nabi SAW potong tangan pencuri, sebat orang berzina, maka suruh rejam orang yang berzina, yang telah berkahwin. Nabi sangat penyayang, Nabi sangat pemaaf. Tapi pada hak baginda, hak diri dia, hak Allah Ta'ala, dia takkan mudah-mudahkan. So Allah Ta'ala perintahkan, kita tak ada sebarang argument boleh kata, tak apa, kita maaf kat sini. Ini bab yang ni yang kita kata dalam bab hudud. Banyak orang sekular bila dah gagal ke sana kan, dah kita clarify macam ni, dia akan try cari pula. Dia kata ada tak pengampunan. Saya ingat ada kumpulan pengkaji hudud daripada Malaysia datang ke Yaman tu, dia soal tajuk tu. Maksudnya kalau sekiranya dah patut jatuh hukuman mati, boleh tak bangun? Kalau ikut pada undang-undang sivil, undang common law, raja boleh, raja agung, sultan, Queen Elizabeth boleh maafkan. Macam negara pun macam negara tu presiden boleh maafkan. Macam Donald Trump baru ni kan, dia lepaskan orang. Dia lepaskan kawan sekolah hari dulu. Dia boleh. Sini agung lah, agung, bahkan raja, sultan. So saya ingat raja sultan ketika hari kelahiran,
Dia ada hak untuk bebaskan beberapa orang daripada penjara. Sekular. Islam tak ada. Sebalik pada asal tajuk sebenar. Pengampunan kena daripada waris. Itu tajuk asal dia. Dan bahkan kalau kita kata kalau pada hak Allah Ta'ala pula, tak boleh siapa-siapa masuk. Tak ada siapa boleh ampunkan. Sebab tu Nabi kata kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangan dia. Sebab tu dalam kalau kita belajar usul fiqh, ni dia tajuk masalah hak Allah, hak hamba. Mana yang akan dominan ketika berlaku jenayah? Hak Allah, hak hamba. Mana satu? Pada hak hamba tadi boleh ada pemaafan. Pada hak Allah Ta'ala, pada peraturan yang dilaksanakan, tak ada siapa boleh maafkan. Masalah akhirat Allah Ta'ala maafkan, tajuk lain. Akhirat Allah Ta'ala boleh maafkan. Tapi pada sudut di dunia ni, kita kena faham Allah Ta'ala letakkan peraturan tadi. Kalau kita mudahkan, nanti orang ni mudahkanlah, sikit tinggal lah. Dalam hukum takzir tu kan, tidak ada peruntukan untuk maafkan. Takzir lain. Takzir pula, ini bergantung pada hakim. Dia nak jatuhkan hukuman, hakim akan tengok keadaan. So hakim boleh atau budi bicara hakim lain. So dari situ, sudut itu memang boleh give and take. Benda patut jatuh tak jatuh sebagainya. Itu berdasar pada hakim punya budi bicara. Tengok serius ke tidak. Bahkan benda yang tak patut hukum bunuh boleh dibunuh berdasar kepada takzir. Mana dia boleh jatuhkan hukuman contohnya sebab dia negara yang tentukan kan. Betul. Macam Umar zaman dia dulu. Kalau boleh dimaafkan kalau ketua negara tu bagi pengampunan. Bentuk pengampunan tadi pun dia sini tajuk asal di sini. Bukan maksud pengampunan total. Pasal kalau ikut pada kita dah ada bind akta, tak lari. Ini saya faham. Sepatutnya mana yang bind sebagai diwarta sebagai undang-undang, ini tak ada siapa nak campur. Sebab once ada je orang masuk campur, ni tak guna undang-undang tu buat apa nak buat. Every time kita sekian, orang ni boleh lepas. Orang ni lepas. Mana boleh macam tu? Dia tak boleh pasal balik pada asal tak warta ke belum. Sedangkan takzir, bila saya sebut takzir tadi bang, dia tak benda tak warta. Mana hakim macam nak buat apa benda ni? Dia fikir sendiri. Takzir tadi boleh jadi tanpa diwartakan pun. Hakim boleh ikut bilik bicara. Yalah macam Umar lah zaman dia dulu, bila ada orang yang kalau zaman sekarang ni banyak dah kena. Yang apa dia datang jumpa orang, Subair nama dia, Subair. Yang jumpa orang tanya wal mursalati urfa fal asifati asfa, apa maksud dia? Dia orang tak boleh jawab, Islam apa engkau? Muhammad dengan Isa, siapa lagi utama? Orang kata Muhammad lah. Kenapa nanti datang balik Isa bukan Muhammad? Dia tak ada buat macam ni. Jadi orang mengadu pada Umar. Umar bin Khattab sebagai ketua negara kan. Orang ngadu kat dia, ada lelaki datang macam ni, buat macam ni, soal orang, lepas tu kemudian buat macam ni. Umar doa, Allahumma makkinni minhu, ya Allah bagilah aku jumpa dia. Satu hari Umar tengah bagi makan orang ramai, hari Jumaat, seorang lelaki tengah-tengah tu ramai angkat tangan depan Umar. Dia kata, ya Amirul Mukminin wal mursalati urfa fal asifati asfa, apa maksud dia? Umar pun, inilah orang ni. Umar ambil kayu. Ini takzir ni. Umar ambil kayu, dia pergi dekat dia hayun, dia pukul dia. Pelupuk, dia hayun. Sampai kawan tu kata, ya ini sakit, bunuh sajalah. Dia berhenti. Lepas tu Umar buang daerah. Buang ke Yaman. Kemudian bagi arahan pada orang Yaman, jangan bercakap dengan dia sampai dia tukar perangai. Ini macam ni takzir lah. Tapi takzir kan dengan sebat dengan kayu. Mana ada arahannya tu kan. Jadi berdasar kepada budi bicara. Kalau ketika dia nak maafkan ke, nak pukul sampai teruk ke, terpulang. Pasal benda tadi pasal merosakkan akidah masyarakat, merosakkan kepahaman masyarakat, dia patut kena. Bukan dibiarkan. Tapi banyak orang salah faham, dia ingatkan bahawa yang limited pada tajuk ni kan. Boleh je. Ada je peraturan yang boleh kita ni. Tapi macam balik pada asal pada hak dalam hak pemerintahan Islam, kita ada dua tajuk. Hak Allah Taala, hak manusia. Hak manusia kita boleh minta maaf pada perkara tertentu, hatta kalau pencuri tu sebelum sampai kat mahkamah, sebelum sampai pengaduan, saya dengan dia curi barang saya maafkan dia. Boleh. Tak sampai kepada pemerintah. Pemerintah pula sampai je kena laksana. Tak boleh tinggal tangguh-tangguh. Bukan kerja dia. Sebab kerja dia adalah melaksanakan perintah Tuhan. Sebab tu bila macam kes jihad ni macam tu juga. Dia bukan masalah kita suka tak suka. Lepas tu bila ada orang tu kata membunuh atas nama Tuhan kan, dia macam nak perli. Kita kata jihad fisabilillah ni macam apa, atau perang qital fisabilillah ni adalah cari alasan nak bunuh tapi nak guna nama Tuhan. Sedangkan kita balik pada asal ini kita kan Nabi buat salah. Itu saya kata ustaz sesat.
Pasal dia gunakan question tadi, dia lupa perbuatan tu Nabi dah buat. Dalam Quran Allah Ta'ala catatkan kisah-kisah yang berlaku tadi. Ini fakta sejarah Nabi buat. Tiba-tiba dia jahat. Macam dia buat lah. Dia kata rejam tu barbaric. Kita Nabi buat. Sahabat buat. Ijma' ke? Tak. Nabi buat. Sahabat buat. Ijma' tak? Tak. Suka hati dia je. Nah, ni orang sesat macam ni. Kita kata kalau zaman Omar, lepuk je. Mau masa sembang. Betul. Mau masa. Pasal kita kata jumpa macam ni, bukannya ni pun. Bukan faedah pun. So konsep dia kena faham. Jadi dia kata okey, dia tu kata tadi, wa malakum la tuqatilu fi sabilillah, mengapa tidak kalian berperang di jalan Allah Taala? Berperang tak ada terjemahan lain. Pusing mana pun, ini antara ayat-ayat yang geng-geng liberal tak suka. Bagi dia ayat ni ayat yang keras. Patut tak ada dalam Quran. Maka macam dia kata tak layak dalam kitab suci. Dia kata. Dalam dia kelakarnya kalau orang Kristian cakap dalam Bible, Yahudi dalam Bible pun ada ayat-ayat perang ni. Ayat perang, ayat bunuh, ayat sekian ada. Tapi diorang tak nak baca. Diorang baca cerita lain je, cerita dia suka hati dia je. Yang mana yang Allah Ta'ala perintahkan potong tangan, dia tak nak buat. Benda tu ada. Dia basic bila kita bincang tajuk apa, dia panggil biblical law kan, undang-undang Bible kan. Memang sebenarnya ada. Memang ada dalam tu. Tapi diorang tak nak buat. Lepas tu bila kita buat, dia kata kita salah. Lepas tu dia gunakanlah anak-anak orang Islam yang sesat ni sebagai jalan untuk ragu-ragukan tentang hukum tadi. Dibayarlah. Dia sebenarnya bayar je orang macam ni. Dibela, dididik, diasuh, dibagi makan oleh orang kafir untuk supaya bercakap burukkan Islam. Tu je. Tak ada kena lain. Apa faedah dia buat pun. Sebab orang buat peraturan tadi bukan kena kat dia sibuk buat apa. Kenapa dia sibuk nak alter Islam kepada bentuk lain? Unless dia dibayar untuk bercakap sedemikian. Ini zaman sekarang ni jangan main. Memang orang cari kan. Ada kononnya researcher kah, pengkaji bohongnya. Memang dia bercakap tu bagi pihak bukan Islam. Bukan untuk apa? Untuk rosakkan Islam je. Pasal orang bukan Islam pun tak buat kerja tu. Kalau dia nak buat, buka dalam tu ada. Biblical law tu dalam Bible, undang-undang Bible tu ada. Semua sekali yang kita bincangkan, hatta masalah jihad dan sebagainya, semua ada. Rejam ada. Ya, sampai sekarang ada. Stoning, sampai sekarang ada dalam Bible. Dalam Old Testament, New Testament, dua-dua ada. Taurat kan? Taurat, Old Testament. Bible, Gospel, New Testament, ada, dua-dua ada. Sampai sekarang masih ada. Cuma diorang tak jumpa je untuk baca. Sebab diorang kalau pergi gereja, suka nyanyi. Tapi dulu yang New Testament tak nak pula modify yang bab tu. Kalau bukan, diorang tak sempat. Cerita dia tak sempat. Cerita macam ni, diorang cuba. Ini Allah Ta'ala kata apa? Yuriduna litfi'u nurallah bi'afwahim. Wallah mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka cuba untuk padamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Macam matahari tu nyala, tiup sampai padam. Tapi Allah Ta'ala nak sempurnakan, maka tertinggal lah. Walaupun dia dah cuba buang, mesti tinggal. Sebab dia macam macam Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, sampai sekarang, lepas dah alter kan, berapa kali persidangan Bible dibuat dan sebagainya kan, persidangan di Vatican buat, ubahlah, alter lah, buang kitab, masuk kitab, suka hati diorang kan. Sampai sekarang masih lagi nama Nabi ada dalam tu. Diorang nak tak nak masih ada. Macam kita bincang kan, macam apa yang Song of Solomon chapter 5 verse 16 dalam Hebrew, memang sebut nama Nabi. Memang sebut Nabi Muhammad tu, nama Muhammad. Dia kata hekko mamitakim vigilo Muhammadin zidudi faziri'i ya bainu Yerusalem. Dia kata hekko, mulut dia, lidah dia semanis-manis kata-kata. Mamitakim vigilo wahwa Muhammadim. Muhammadim tu memang nama. Sebab dalam bahasa Bible, bila I am belakang diletak pada satu sifat, dia nama. Macam Eloh, God. Elohim, dia jadi Allah. Di God. Macam Musa punya nama pun dalam Bible is actually Muzaim. Pasal dia bukan nama Hebrew. So, nama Musa kan diberikan oleh keluarga Fir'aun. So nama Musa dalam Bible is actually Muzaim. Lepas tu ada buka satu tempat tu dalam Bible, dia letakkan nama-nama atuk nenek orang Palestin. Orang Palestin yang bukan Hebrew kan. Dia Ludim, Anamim, Neptruhim, Petrusim. I am mesti ada. I am tu sebagai
Nama. Sebab tu Muhammadim, Muhammad lah, mau nama mana lagi? Mereka tak lari. Sebab tu bila diorang try kata Muhammad atau Muhammad dalam Bible banyak tempat 17 kali dia kata. Tapi Abdul Haq Vidyarti yang karang tentang tajuk ni kan, dia kata nama Nabi dalam kitab Taurat tu ada. Bila orang hujah dia kata betul semua nama Muhammad berulang dalam Bible 17 kali, New Testament, Old Testament. Tapi problem dia yang ada I am satu je. Ketika terangkan sifat seorang yang akan datang, nama dia Muhammad. Sebab tu kenapa pendeta dan pendeta-pendeta Yahudi masuk Islam dengan cepat. Kalau dalam Bible pun macam tu, dia cuba ubah macam kali, tapi in the end masih kekal, masih ada. Sebab tu yang Perikletos atau Perikletos yang dalam tajuk The Comforter, dia kata, yang Isa kata dalam Bible John kan, dia kata what you say, dia kata what I say to you is actually the truth. Dia kata if I doesn't go, I cannot send to you the Comforter. Dia kata the Perikletos dalam bahasa ni lah, bahasa Greek. Kalau aku tak pergi, aku tak boleh utuskan dia. Kalau aku pergi, aku utuskan dia pada kamu. Lepas tu dia terangkan sifat lah. Sifat Perikletos ni, dia kata roh kebenaran ni, dia sebut nama dia, dia cara dia, dia berdakwah macam mana, dia cerita apa. Sebiji macam Nabi Muhammad. Sekarang orang Kristian pening kepala sebab dia kata Dia kata ini adalah Holy Ghost. Kalau Holy Ghost ketika Isa cakap tu dah ada. Kenapa Isa kata kalau aku pergi baru aku utuskan dia? Kalau aku tak pergi dia tak datang. Itu kisah Muhammad ni, itu tajuk dia. Tapi benda macam ni kalau kita lihat macam dulu yang antara orang yang kita kata Kristian, bukan orang biasa, Archbishop Mosul Iraq tu ada Archbishop. Archbishop dia nama dia Benjamin Keldani. Benjamin Keldani. Ini actually kalau pergi MPH buku dia ada. Muhammad in the Bible. Dia masuk Islam, dia tukar nama kepada Abdul Ahad Daud Al-Ashuri. Abdul Ahad Daud Al-Ashuri. Nama asal dia Benjamin Keldani. He's Archbishop Mosul. Dia karang buku Muhammad in the Bible. Dia tunjuk kat mana ada. Tak lari, memang tak boleh, memang tak ada sebab. Memang sampai sekarang benda tu memang wujud. Sebab tu dorang sebenarnya tak ada ruang untuk kata yang lain. Sebab tu kalau kita jumpa macam geng-geng sesat kan, dia kata Rasul Kahar kata sekian, ni kata sekian. Rasul, saya kata Muhammad diketahui oleh pendeta Yahudi Nasrani. Rasul awak ni siapa kenal? Awak kata awak ni Rasul lah. Quran kata Saya tanya soalan, saya kata Kahar siapa kenal? Muhammad pendeta Yahudi Nasrani kenal. So benda macam ni kalau kita dalam Bible, memang orang-orang Kristian atau Yahudi, diorang memang dah cuba padam lah, padam cuba ubah banyak kali, tapi tertinggal juga 3-4 benda. Tinggal lah satu, tinggal sini sikit. Siapa jumpa kaji jumpa, cari balik jumpa, memang jumpa. Sebab tu yang saya cerita buku Muhammad in the World Scriptures tu, yang Abdul Vidyarti dia kumpul daripada Bible, daripada Genesis sampai buku terakhir Gospel. Tunjuk kat mana di situ ada kisah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kat mana? Daripada kisah Adam sampailah sekali sampai kisah Isa. Mana Muhammad duduk? Mana datang ke pasal diorang bagi diorang dalam Bible ni banyak berbentuk metafor atau kiasan. So diorang kadang-kadang bila datang satu sifat, diorang cuba letakkan pada Nabi A, Nabi B, Nabi C. Tapi dia tengok balik tak kena. Bila tengok balik yang kena dengan sifat-sifat yang dibawa tu adalah Muhammad. So macam tu bila kita tengok macam kes undang-undang kan, Bible law kan ataupun Torah, Old Testamentnya law, memang sampai sekarang ada, dia tak buang. Cuma tak nak buat lah. Dekat sini kita faham, macam kita belajar surah Al-Baqarah dulu, diorang nak kita kufur macam orang kufur. Diorang tak nak kita buat. Pasal nanti akan rasa kan, macam ayat yang kata I am holier than thou tu kan. Actually yang tu sebenarnya digunakan untuk tajuk ni lah. Saya memang dalam masyarakat kita ni orang kafir, orang Islam, orang bukan Islam yang buat maksiat pun, kita masih lagi nak kan dengan kata tak semestinya orang tu tak jahat. Dia jahat dah. Dia buat benda salah lah. Betul yang solat belum tentu baik. Ayat tu kadang-kadang dia kan. Sebab dia nak tau. Dia nak orang yang tak yang buat ibadat ni pun tak semestinya baik. So last sekali apa yang baik? Kalau bukan kita patuh Allah, patuh Rasul, itu yang baik. Dan apa baik itu sebenarnya? Apa baik sebenarnya? Ni jaga sebab Bible dan tu dia buang tapi masih kekal. Sebab tu ada satu video dalam YouTube, ada budak muda dekat Europe. Dia ambil Bible, dia letak kulit Quran.
kat luar. Lepas tu dia buka verse-verse yang ada tentang stoning, rejam, ada tentang sekian kan. Tunjuk dekat pakcik-pakcik tua. Kan pakcik-pakcik, macam-makcik yang tua-tua ni kan, yang dah lama Kristian, daripada lahir sampai nak mati pun masih Kristian. Tunjukkan lah. Baca. Dia kata apa ni? Sekian. Apa ni buka? Oh, Quran ke? Patutlah ni. Lepas tu kan, budak tu buka lah. Kulit. Tercengang. Ni boleh Bible sebenarnya. Senyap terus. Selama ni punya puluh tahun dia pasal dia tak ajar. Macam kita buat kelas macam ni kan, kelas mengaji pelajaran pemahaman Al-Quran ni, kita buat terbuka. Diorang tak boleh. Ketika hari diorang kumpul dekat gereja, diorang nyanyi je. Sunday school ke apa. Bukan belajar Bible. Certain verses je. Tak ada belajar semua. Dia ambil apa seronok je. Kalau belajar semua je, no. Kena dia belajar kalau macam apa. Dia ambil Ezekiel ke apa, yang bahagian yang apa, ada lucah tu. Gila nak baca kat anak-anak. Pelacur ini buat ini, pelacur ini buat ini. Yang ni berzina dengan menantu berzina dengan sekian. Gila. Siapa nak sampai kepada anak cucu kita? Awak nak baca untuk apa ni? Dalam Bible dia cakap Lucifer tu siapa? Tak, ini kadang-kadang dalam macam Ahmad Didat kata, dalam Bible ni dia ada mungkin kata-kata Tuhan, mungkin. Lepas tu ada mungkin kata-kata para nabi. Lepas tu ada dongeng. Ada tahyul khurafat orang tempatan zaman tu. Masuk sekaligus. So, lepas tu kemudian bila satu benda dalam konteks masalah Bible ni, diorang tak boleh pakai sebenarnya terjemahan English ni. So, basic pada asal kalau kita nak tahu kalimah berkenaan, balik pada original text. Lepas tu Quran terjaga dengan tajuk itu. Kita kata bukalah terjemahan mana pun tetap salah. Yang betul adalah Quran yang bahasa Arab. Lepas tu kenapa dulu waktu kita Quran diterjemahkan, banyak para ulama oppose, tak setuju. Bimbang jadi macam ni lah pada orang Kristian atau Yahudi, yang diorang tak baca teks asal, lalu diorang sentiasa merasakan apa translation atau terjemahan tadi betul. Dia lupa sebenarnya itu terjemahan. Dia patut balik pada bahasa asal untuk tahu kalimah tu maksud apa. Itu benda ni tak kejujuran tak ada kat situ. Waktu macam kita bila Bible law ni sekarang masih ada. Cuma diorang tak buka, tak baca. Cuma orang Kristian, Yahudi tak baca. Ini nak kena faham. So konsep berkenaan dengan tajuk macam kita bincang ni kan, apa yang kita nak bincang tentang jihad ni, dalam Bible pun ada sebenarnya. Tapi dia kata mana ada, tak ada, tutup. Orang kita pun terbodoh kan, kata oh betul lah, sana lebih aman daripada Islam. Ini kita kata kebodohan. Yang lawyer bodoh ada kan. Memang inilah pensyarah bodoh pun ada. Yang grup G apa tu? G25. G25 tu jenis kecewa. Dia asal tu geng-geng kerajaan kecewa. Tak dapat benda yang dapat dan sebagainya. Kawan-kawan jadi kaya, dia tak kaya lagi gitu. Tak, saya bincang tadi, saya ingat dulu apa, ada speaker Dewan Negara datang ke Yaman. Waktu tu dia datang dengan kebetulan saya ada sekali. Dia keluar lantak lah cakap ni. Itu tu dekat rumah kedutaan. Ada salah seorang kedutaan buat makan tengah hari, ajak kita orang sebahagian pelajar datang sekali. Tapi ketika tu dia cakap dengan terus terang. Dia kata kita bimbang, dia kata kita kerajaan kan macam rasa kena concern sebab banyak diplomat balik Malaysia jadi pembangkang. Sebab layanan ketika dia dekat sana. Pasal diorang kena duduk luar negara. Lepas tu sekolah anak, kalau tak bagi sekolah yang kat sana, mana sekolah biasa. Tak sekolah bodoh, sekolah ni masuk sekolah international ni lagi. Lepas tu perubatan anak-anak dia orang luar negara punya bayaran bukan bayaran Malaysia. Diorang keluar tinggalkan negara tapi tak diberikan layanan yang sepatutnya. Kan dia sepatutnya ditanggunglah keluarga dia sekali, tapi tak. Jadi balik Malaysia dia pembangkang lah. Ini dia speaker negara cakap, Cina yang lama saya tengok nama dia. Dia kata banyak kita concern, dia kata benda ni berlaku. Kita student dengar makan-makan. Kita dengar dia cerita. Kadang-kadang kadang kedutaan pun nak baik-baik dengan pelajar kan. Kadang termasuk sekali kita dalam program yang kadang-kadang benda tu untuk pegawai kerajaan je. Tapi benda tu disebut, dia mengaku. Yang G25 tu itulah, bukan masalah bijak pun. Kalau bijak, pasal orang yang bijak ni bukan orang yang pengajian dia universiti tinggi. Dia tahu selesai masalah. Bahkan membuat pilihan yang betul. Contoh macam bila dia ni hamba Tuhan. Dia tak sedar apa benda obligation. Orang tak sedar akan mati tu. Yang tak tutup kepala tu. Ya. 25 antaranya. Yang kepala dia. Dalil apa benda je. Bukan dalil. Apa dia punya alasan?
Dia orang memang liberal, tak nak ikut perintah. Liberalism je. Tak nak duduk. Bahkan sebenarnya kan kumpulan-kumpulan sesat ni kan, kumpulan macam ni, kadang-kadang dia ikut ustaz ke datang kelas ke, dia akan nak buat juga benda yang dia nak kata saya ada hak saya. Kadang-kadang biasa kalau saya tengok ni geng-geng ni kadang-kadang dalam parti politik dan sebagainya kan. Ada ustaz kita mengadu. Dia duduk dengan rapat dengan parti politik tentu. Kemudian dalam parti politik ni geng-geng ni panggil ustaz datang. Tapi ketika ustaz tu datang dia akan pak isap rokok depan. Dia tak hormat langsung. Padahal dari segi asas tak boleh kita rokok depan orang kan. Actually orang tak merokok, kita boleh rokok depan dia. Tapi dia nak tunjukkan dia bebas. Tak terikat dengan apa-apa peraturan dan sebagainya. Dia ada hak dia sendiri. So macam ustaz tu dia masuk boundary ni. Dia isap juga. Saya waktu hari yang dengan apa Rasul Kahab punya pengikut tu, dia isap rokok, saya kata buang. Saya semua. Kalau duduk dengan saya pergi buang rokok yang pasang. Dia ikutlah, itu agaknya jadi muat mati kutu. Saya demand dulu. Saya demand dia siap kan. Dia tak kena nikotin dia. Dia tak nikotin tu, dia gagau tu. Tapi dia ada air lah, dia minum. Anak saudara saya kata, tiap kali saya soal dia tak ada jawab, tuang air minum. Tuang air minum. Dia tawak kat saya minum, saya tak nak. Saya pesan dengan semua yang datang tu, jangan minum air. Air ke apa hidang, jangan minum, jangan makan. Tak tahu lah kat situ orang sihir. Kadang-kadang. Tahi kaki kahar ke, kaki sekam. Pasal dulu ayah pin buat macam tu. Ayah pin guna air. Air yang orang teko tu kan, yang tadah untuk ubat tu. Jamban dia punya air turun situ. Banyak orang tak tahu. Ini budak-budak yang kawan-kawan saya tinggal Kampung Raja cerita. Kat Besut tu kan. Dia sihir ni macam tu. Saya perasan waktu saya pergi belajar kat Yamal tu. Waktu saya pergi ada sekali tu kita pergi satu kita mengajar kat luar bandar, luar kampung-kampung sebenarnya kan. Lepas tu orang bagi air. Untuk pulas depan saya letak. Kawan saya yang senior ni dia tak nak minum. Dia kata minum air. Lepas tu dia kata dengan saya, "Ni air ni waktu dia bagi kau dah buka ke belum?" Dia jaga-jaga. Mak nak minum ni kan tak ada gogok je. Orang hidang. Mana ada. Dia tanya, "Ni dia buka tak?" Saya kata, "Tak." Dia buka depan aku. Dia ambil dia minum. Dia pastikan air ni tak terbuka kecuali depan dia. Benda macam ni bukan main. Duduk kampung-kampung orang test. Orang pergi minum air kan. Jangan. Tu kadang-kadang kena jaga-jaga sikit jumpa orang macam ni. Ala kuliah macam tu. Yang geng-geng liberal macam tu. Dia akan buat benda nak tunjukkan dia ada hak. Ustaz cakap benda, saya ada hak saya. Ada macam tu lah. Kan macam kadang-kadang datang kelas-kelas pengajian kat Islam Taklim sini pun kadang-kadang. Jadi kayak tu. Tutup aurat tak betul, pakai selendang, jangan nampak jambul. Kenapa? Kan? Tak reti-reti lagi ke? Kita bila kita keluarkan dress code, pakaian kan? Berapa ramai yang lawan? Lawan ada yang marah tak puas hati, tapi tak jumpa dengan orang ramai, jumpa dengan saya. Saya bambu lah. Ada sibuk kata nak pakai seluar. Dia kata kenapa? Tapi kena kerja anjing. Akak main kerja anjing tiap hari ke? Saya kata akak main kerja anjing tiap hari ke? Dia diam. Nanti kalau buat macam ni budak muda, itu kan alasan kita. Dia nak masuk ke sini, dia kena hormat lah. Kalau tak pembeli saya kata rok besar tu kan balut badan. Kat luar pakai buka lah sangat. Masuk kelas tutup. Hormatlah ilmu. Macam mana malaikat datang doa, malaikat nak masuk nak doa tengok macam tu. Larilah malaikat. Stokin tak pakai. Kadang-kadang kita pesan kan, bukan disebut tu sebab tu. Sebab ada lagi masih orang tu dia tak sepenuh, tak fully content obey atau obedient kepada perintah agama. Dia masih lagi ada benda dia suka dia buat, benda tak suka tak dia buat. Itu bukan cara dia. Datang pakai minyak wangi macam satu bandar boleh kenal dia. Salah lah tu. Ni dia ada ramai tak boleh. Tak boleh. So kita balik pada asal, wanita ni jangan dia menyebabkan attraction sebab Islam nak jaga dua sudut. Kadang kes macam kes baru ni kan, kes masalah face chat dan sebagainya menyebabkan rogol. Kan ada simbol sajuk seorang tu tegur, lepas tu ada orang lain cakap. Saya setuju dengan dia. Yang cakap ni, tapi saya kata sebab apa? Sebab memang benda ni Islam suruh tutup perempuan sebab itu, sebab tak nak lelaki ni menjahat. Dia nampak dia pegang je. Nanti kan awak marah pula dia pegang. Awak suruh hukum orang yang pegang. Kenapa? Awak buka. Sebab kalau kita contoh macam kes, rumah tak berkunci, nganga pintu. Lepas tu bila pencuri masuk, kita tegur tuan rumah. Patut tak orang kata macam, awak sibuk apa? Kejar pencuri tu. Apa sibuk tuan rumah? Itulah keadaan yang sama berlaku pada orang dedah aurat. Dia dedah aurat, dia mengiurkan orang dengan gaya gitu kan. Dia gitu nampak ketiak gitu
Lepas tu dia kata apa? Oh, jagalah iman masing-masing. Bongok je. Bodoh sangat kan? Sebab kita dalam konteks ni, sebab tu kenapa pornografi diharamkan. Kenapa Islam, kita nak, bukan Islam undang-undang Malaysia ke, undang-undang Barat ke, pornografi tu ada restriction dia. Kenapa kita ada undang-undang pornografi? So tajuk dia, benda tu akan menyebabkan rosaknya pemikiran. Mana orang tu baca macam tu, tengok benda tu, last sekali dia tengok benda semua seksual. Tengok mak dia ada bahan seksual, tengok kakak ada bahan seksual, tengok jiran dia, tengok budak kecil pun. Tak rosak ke? Ni masalah dia. So dalam Islam ni kita sekat, cegah lebih baik daripada mengubat. Tapi still di sekarang ni, sampai bila artis nak rasa tak, perempuan rasa nak takut tayang gambar. Bodohnya kan? Memang salah lah tu. Awak tayang gambar, lepas tu orang guna gambar awak untuk apa? Untuk buat benda-benda bukan-bukan. Awak kata, jijiknya. Awak yang gitu Kalau pakai tudung, awak tutup mata, nampak mata je, mana orang nak buat bukan-bukan? Awak tayang gini, nampak ketiak. Lepas tu, kenapa? Kerana mesti jadikan saya bahan seks. La haula wala quwata illa billah. Pakai skirt tak cukup. Lepas tu kemudian salahkan orang. Lepas tu kita kata ni, yang sebetulnya, dia macam dedah pintu rumah. Pintu kereta tak kunci. Kita letak barang mahal, kita noha tepi jalan. Lepas tu orang datang ambil, kita marah. Ini masalah dia. Benda tu Islam suruh cover. Sebab perempuan ni, dia akan dianiaya, bukan menganiaya. Sebab nanti kalau orang buat bukan-bukan pada dia, lepas tu kita nak salahkan siapa? Salahkan orang yang datang lah. Dia pun sama tukang ajak. Sebab awak tayang untuk advertise untuk apa? Untuk market lah. Untuk pelaris. Untuk market. Bila orang datang pegang, marah pula. Buka buat apa? Saya ingat sekali apa? Ada student college, Tukar Abdul Rahman, Cina. Dia jiran saya. Jadi biasalah pinjam basikal lah, pinjam raket badminton. Tu sekali tu naik bas. Saya naik bas, dia naik bas juga. Saya naik dengan ni, lepas tu dia naik. Lepas tu saya muka dia macam kelang kabut. Cerita pasal. Dia diam. Takut dengan raba ke? Dia angguk. Saya kata, kau pakai macam ni, kau pakai seluar pendek. Lepas tu kau kata takut dengan raba. Kenapa? Lepas tu dia diam. Dia kata kan, kau pakai macam tu, lepas tu kau takut kena raba. Kau pakai macam tu. Faham tak? Sangat tak logik. Pervertness pada lelaki ni jahat. Kita kata lelaki ni jahat. Nak kawin sebab tu ada peraturan undang-undang. Apalah tak faham-faham. Mongok orang ni. Pening kepala saya. Jadi macam kes macam disebut kan. Dalam Bible, undang-undang law tu ada. Orang tak nak apply. Tapi diorang nak kita jadi macam diorang. Diorang tak buat, jangan kita buat. Diorang ada sistem ni dalam kepala diorang macam Yahudi, Nasrani ni. Dia ada ayat apa? Yang dia kata I am holier than thou tu, dia tak nak. Dia kata macam kan dia ada ayat, if you can beat them, join them. So diorang anggap, Allahualam, dia ajak kita kufur sekali supaya nanti neraka tak muat. Neraka tak muat. Dia jadi macam hari apa, tunjuk perasaan. Kan tunjuk perasaan kan disuruh turun beramai-ramai. Kalau turun tu 10 orang, ni mampus lah kena angkut semua sekali. Kalau ramai macam ribu-ribu manusia turun, polis tak cukup lock up nak masuk orang. So semua lepas. Dia anggap, dia ingatkan neraka Allah Ta'ala tu macam tu agaknya. Bongok tu kan ni. Tak faham bahasa. Tahu lah tak? Panggil semua masuk lagi ada. Ya. Kan? Allah ditanya. Hal min mazid kan? Ada tempat. Hal min mazid kan? Dia kata. Ada tambahan lagi ke? Dia kata. Hal min mazid. Itu hadis tu. Halim Al-Quran. Halim talati apa? Dalam surah Qaf. Allah kata Qaf. Al-Qalam. Dia kata Halim talati. Kau dah penuh ke? Allah kata. Wa taqulu hal min mazid. Dia kata ada tambahan lagi ke? Neraka ni besar. Tahulah tu kan, tahu. Saya tak faham. Tapi ada idea macam tu. Macam Labang sebut macam G25 ke sekian. Semua ni adalah kumpulan manusia yang memang tak ada ni pun. Tak ada agama pun daripada asal. Dia pasal kadang-kadang dia orang rasakan apa? Dia rasa dia bijak. Iya masalah dia bila time buat kereta, hantar kat mekanik buat apa benda, cakap bayar, aku bayar. Kenapa tak buat sendiri? Kan aircon tak jalan, dia hantar mekanik kata ni kena tukar kompresor, kena tukar sekian. Dia cakap apa? Tapi saya baca dalam buku lain lah. Hantar dia cakap gitu. Buatlah. Betul kereta pergi cakap banyak. Orang tak nak betul kereta awak, kenapa tak mencampur? Betul kita pergi IJN nak bedah jantung, doktor nak bedah je. Bukan kena kiri sikit ke doktor, 3 cm. Kenapa tak cakap yang tu? Tapi bab agama kenapa gatal? Awak bukan pakar agama pun. Bahasa Arab pun wahumahum dia tahu. Itu pun kalau ingat wahumahum, ya humahunna, lepas tu hilang. Apa?
Kadang-kadang diorang ni dia lupa capability. Macam kalau tanya pada kita ustaz kan, tanya tentang bisnes, kita tahulah, kita bukan ahli bisnes. Perniagaan, cara nak kembangkan syarikat ke apa, cara untuk marketing, kami bukan kerja itu. Tapi dia kerja itu kan, dia pandai-pandai lah. Kalau tak beran pengurusan, pandai lah dia. Cara pengurusan pejabat dan sebagainya, dia pakai pengurus kan. G25 ni banyak-banyak bekas diplomat yang pegawai kerajaan yang tinggi kan. Dia itu dia pandai lah. Agama dia diam lah. Bukan bidang awak. Tanya pada orang yang tahu. Tanya pada orang belajar. Jangan cari orang yang awak nak dengar, yang akan beri idea macam awak nak. Memanglah. Itu jahanam kereta. Ni aircon saya ni rosak. Kalau saya tukar dia punya apa? Dia punya air hujan je aci tak? Aci. Dapat orang macam tu. Memang boleh lah. Allah Akbar. Okay. Baik. So kena faham. So lafaz la tuqatilu fi sabilillah ni, ini tajuk ni, ini antara benda yang memang dia nak buang. Pasal tak ada ayat lain. Awak nak terjemah apa? Apa nak terjemah dengan kalimah ni? Okay. Wal mustada'afin, sedangkan al mustada'afin orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah minar rijal, dari kalangan lelaki, wan nisa, dan golongan wanita, wal wildan, dan kanak-kanak, alladzina yaqulun, sedangkan orang-orang ni yang lemah ni yang berkata Rabbana, wahai Tuhan kami. Diorang kena lemah, kena tindas, lalu mereka berkata Rabbana, wahai Tuhan kami, ghrijna, keluarkanlah kami, min hadhil qaryatiz zalimi ahluha, dari kampung ini, negeri ini yang zalim ahlinya, yang zalim penduduknya. Waj'al lana min ladunka waliya, dan jadikanlah untuk kami dari sisi Engkau pelindung. Utuskanlah satu pelindung untuk kami. Waj'al lana min ladunka nasira, dan jadikan untuk kami dari sisi Engkau pembantu. Jadi ini doa orang yang lemah tadi. Jadi Allah Ta'ala tanya soalan, kenapa kalian tak perang sedangkan orang lemah cakap macam ni? Ni kena faham. Jadi ini herdikan. Allah Ta'ala question kita, dan question yang untuk menyalahkan, bukan untuk kata okey, tapi untuk kata kenapa korang tak buat kerja. Dan kerja yang diminta di sini adalah berperang, bukannya itu masalah dia. Makanan kita boleh bagi, roti bagi, tapi masalah ni diorang dibunuh. Mana boleh pertahankan diri dengan roti? Cuma kat sini kita kata dari segi masalah negara-negara dunia ni, memang kita dari sudut ini, memang jihad ni antara benda yang paling awal ditinggalkan. Dalam Fatihah cakap pasal jihad, bagi golongan yang tertindas, bagi penduduk, kewajipan seseorang untuk berhijrah adalah sesuatu negeri itu tak suka kita amalkan benda Islam, tak suka tengok kita semayang, kita wajib keluar. Lepas tu nanti ada ayat lain kita baca. Ayat yang para malaikat kata pada orang-orang yang masuk neraka dan terpaksa keluar berperang lawan orang Islam, mati masuk neraka. Lepas tu malaikat tanya, kan, fi ma kuntum, korang kat mana dulu? Lepas tu diorang cakap, qalu kunna mustada'afina fil ard, kami dulu orang lemah di muka bumi, kami jadi terpaksa keluar dengan tentera kafir, bunuh orang Islam, tapi terbunuh dalam peperangan, masuk neraka. So malaikat kata, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, tidakkah bumi Allah itu luas, kamu berhijrah padanya? Kamu duduk situ juga. Betul lah sayang rumah, nostalgia, sayang harta tanah, nostalgia. Ini yang besarnya pahala hijrah tu. Pahala hijrah tu besar sebab diorang tinggalkan semua sekali. Tak ada apa dah. Sebab tu Nabi SAW lepas keluar daripada Mekah, Nabi tak pernah anggap diri dia orang Mekah. Sebab tu dia datang kat Mekah, dia jamak qasar. Jamak dan qasar solat. Walaupun itu tempat asal dia, tinggal 40 tahun kat situ. Saudara mara dia ada lagi kat situ. Tapi dia tetap anggap diri dia sebagai orang luar. Ini jadi kalau kita memang asal daripada satu negeri kan, kita keluar. Wajib. Cuma kalau tersekat dari berhijrah. Ini tajuk orang tersekat dari hijrah. Tak dapat keluar hijrah. Ini yang tajuk Allah Ta'ala. Pasal kadang-kadang diorang perempuan nak keluar macam mana? Bukan jantan boleh lari. Ataupun negeri lain tak terima penduduk. Negeri lain atau tak ada tempat nak hijrah. Contohnya itu je lah. Tapi yang macam kes diorang ni ketika zaman Nabi, maksud dia ada tempat untuk hijrah, tapi diorang tak dapat nak keluar. Sebab bekalan tak ada ke, harta tak ada ke, nak keluar kena ada duit juga. Jalan keluar jalan kaki mati nanti tengah jalan. Okey. Alladzina amanu. Okey. Jadi Allah terangkan tentang jihad ni atau qital ni. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah.
orang-orang yang beriman akan berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir pula, yuqatiluna fi sabilit taghut, akan berperang di jalan taghut. Nak sembahan-sembahan selain Allah Taala, tak kira manusia atau batu atau kayu atau apa saja. Okey. Faqatilu awliya asyaitan, maka perangilah kalian akan orang-orang lindungan syaitan, wali-wali syaitan. Sebab tu wali Allah ada, wali syaitan pun ada. Okey. Inna kaidash syaitani kana dha'ifan, tipu daya syaitan adalah amat lemah. Okay, baik. Berkata Ibn Katsir rahimahullah, yuharridu ta'ala, menggesa, menggalakkan Allah Ta'ala ibadahul mu'minin, hamba-hamba yang beriman, alal jihad fi sabilihi, untuk berjihad di jalannya, wa ala sa'i fi istinqadhil mustada'afin, dan untuk berusaha dalam membebaskan golongan yang lemah, di Makkah, di Mekah. Yang Ta'ala gesa, tapi belum keluar lagi masalah keluar untuk perang penaklukan Mekah. Di ketika ni dah mula gesaan dikeluarkan. Yang mana orang-orang yang lemah tadi, minar rijal, di kalangan lelaki-lelaki, mungkin dia tua, tak arat, atau miskin, tak ada harta, atau dia hamba, tak boleh keluar. Wan nisa, golongan wanita. Sedap, memanglah lemah kan. Wasibian, dan juga golongan kanak-kanak. Kecil pun tak boleh keluar juga. Tapi dia dengar Islam dah. Dia reti dah, ikut mak bapak dia masuk Islam. Al-mutabarrimina minal maqam biha, yang diganggu daripada diam di negeri tersebut, daripada diam di Mekah. Mana kalau diorang tak ganggu, tak apa, diorang boleh praktis Islam, tak apa, ni kacau, jumpa kacau. Jadi diganggu daripada tinggal di Mekah. So kenapa tak bebaskan? Walihadza qala ta'ala, kerana Allah Ta'ala firmankan dalam Quran, dalam surah yang lain, surah Muhammad kata surah ni kata alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi, min hadhihi alqaryati, yang orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada perkampungan ini, yakni Makkah, dimasukkan dengan Mekah. Ya, ayat ni macam kakaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Muhammad ayat 13, wa ka'ayyin min qaryatin, dan seolah-olah ada perkampungan. Sebenarnya ada perkampungan, sebagai contoh, ada perkampungan, hiya asyaddu min qarya, hiya asyaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka, ia perkampungan yang lebih kuat berbanding perkampungan yang usir engkau daripada yang usir engkau keluar, kan? Dia kata seolah-olah patut bagi mereka tahu wujudnya kampung-kampung yang ia lagi kuat berbanding kampung yang usir engkau keluar. Maksudnya sebelum zaman Nabi memang ada kampung lagi dahsyat daripada orang penduduk Mekah punya kekuatan. Tapi tak berjaya pun nak memberikan sebarang pemudaratan kepada Nabi dan Rasul tersebut. Macam ni juga engkau. Mana ada kampung yang dia hebat daripada penduduk Mekah. Okey. Surah Muhammad ayat ke-13. Jadi maksud dia macam yang dikatakan sini, yang dikatakan kampung tu dimasukkan adalah Mekah. Kampung tu adalah Mekah. Okey, thumma wasafaha biqaulihi, Allah Taala sifatkan kampung ni dengan firman-Nya, az-zalimi ahluha, yang zalim siapa? Penduduknya. Penduduk kampung tersebut. Jadi orang yang minta lemah ni minta dikeluarkan dari kampung yang zalim penduduknya. Kemudian dia minta pula, waj'al lana min ladunka waliya, dan jadikanlah untuk kami dari sisi engkau satu pelindung. Wali, pelindung. Waj'al lana min ladunka nasira, jadikan untuk kami dari sisi engkau satu pembantu. Ai sakhir lana, mana pergunakanlah, manipulasikanlah untuk kami dari sisi engkau seorang pelindung dan pembantu. Dekat sini kadang-kadang orang cakap ilmu laduni, cari juga wali laduni, nasir laduni, kan, pembantu laduni. Sebab kata ilmu ladun tu ada. Sebab kita kata kan, kadang-kadang orang yang sesat ni kata ilmu laduni. Sebab apa? Wa 'allamna min ladunna ilma. Ni ladunka nasira. Ada awal surah Kahfi tu, ladunka rahmatan, wa ja'alna min ladunka rahmatan. Ladunka rahmatan, kena tak cari rahmat laduni. Cari ilmu laduni, kenapa rahmat laduni tak cari pula? Ini ngarut kan? Sebab tu kita kata tak ada ilmu laduni, pelik-pelik ni. Okey, baik. Okey, rawal Bukhari wa an Ibn Abbasin. Dalam riwayat Bukhari daripada Ibn Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kuntu ana wa ummi minal mustad'afin. Dahulunya aku dan mak aku tergolong di kalangan orang-orang yang lemah. Yang dimaksudkan dalam ayat tu. Warwiya an Ibn Abi Mulaikah, dan telah diriwayatkan daripada Ibn Abi Mulaikah, ada Ibn Abbas tala, bahawa Ibn Abbas telah membaca ayat ini.
illal mustada'afina minar rijal wan nisa wal wildan, kecuali golongan yang lemah di kalangan lelaki, wanita dan kanak-kanak. Qala, berkata Ibn Abbas, kuntu ana wa ummi mimman adarallahu azza wa jalla. Aku sungguh dahulunya aku dan juga mak aku termasuk di kalangan orang-orang yang diberikan keuzuran atau diberikan pelepasan oleh Allah azza wa jalla. Sebab dia pindah ke Madinah tahun ke-7 Hijrah. Dia Islam, mak dia Ummu Fadl telah masuk Islam awal lagi. Maka ketika tahun kedua Hijrah, kan perang Badar, kan tahun kedua Hijrah, perang Badar, dia orang pindah 7 kan. Tahun kedua Hijrah tu, bila bincang tentang tajuk matinya Abu Lahab. Abu Lahab mati sebab dipukul kepala dengan batu oleh mak Ibn Abbas. Dia pukul batu kat kepala dia, sakit-sakit dah mati. Ummu Fadl, kan, Ibn Abbas punya mak. Jadi nak fahamkan kat situ, kita nak faham sini, maksud dia orang Islam lama dah lah. Pasal dia itu tahun kedua Hijrah. Dia ketuk pada budak tu, tahun kedua Hijrah mati. Okey, dia Hijrah tahun ke-7. Maksud dia Islam awal lagi. Tapi walaupun dia Islam awal, tapi dia orang tak boleh pindah. Tapi dia orang pindah lepas perjanjian Hudaibiyah. Bila perjanjian Hudaibiyah berlaku, maka penduduk Madinah dan Mekah boleh keluar masuk sukati. Dia boleh masuk sukati. Sebab kat situ lah datangnya macam apa? Mak kepada Asma. Mak kepada Asma masih lagi musyrikah. Dia ziarah Asma. Bila dah sepadan muka, dia masuklah jumpa anak dia. Kan anak dia halau tak boleh masuk rumah. Abu Sufyan ziarah anak dia Ummu Habibah. Ummu Habibah tarik hamparan daripada Abu Sufyan duduk. Tak nak bagi duduk. Kisah tu berlaku lepas perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah tu berdamai untuk 10 tahun. Mana ketika tu boleh keluar masuk. Tapi syarat dan yang tambahan Nabi letak, yang Nabi setuju adalah kalau penduduk Mekah tahan sesiapa daripada orang Madinah, dan orang Madinah minta balik, orang Mekah tak payah bagi pun tak apa. Tapi kalau orang Mekah ditahan di Madinah, bila orang Madinah minta, orang Mekah minta daripada orang Madinah, kena pulang balik. Itu yang ni. Tapi lepas tu dalam surah Mumtahanah, Allah Ta'ala jadi suruh tak bagi untuk perempuan yang hijrah kerana beriman, tak dipulangkan balik. Bahkan kalau keluarga dia bising, kita bayar je berapa mahar. Kalau suami dia kata aku dulu belanjakan banyak, bayar. Surah Mumtahanah Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala tak halal wanita muslim mukminah ni untuk orang musyrik, dan orang musyrik pun tak halal untuk mereka. Itu lepas tahun ke-7 lah berlaku kisah berkenaan. Jika tidak, kita faham ni. Jadi itu sebab kenapa Ibn Abbas kata aku termasuk di kalangan orang-orang yang lemah. Sebab dia pindah ke Madinah tahun ke-7 Hijrah. 7, 8, 9, 10, 11 Nabi wafat. Faham So Islam diorang awal, tapi diorang tak hijrah lambat. Okey. Baik. So maka Allah Ta'ala firman lepas tu, terangkan tentang kedudukan orang beriman. Qala Ta'ala, firman Ta'ala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru, sedangkan orang kafir pula, yuqatiluna fi sabilit taghut, mereka berperang di jalan taghut. Itu sembahan selain Allah Ta'ala. Maksud dia, al-mu'minuna yuqatiluna fi ta'atillah wa ridwanihi. Orang beriman berperang dalam kerana mentaati Allah dan juga mendapatkan redha Allah. Kita keluar tu sebab itu. Bukan kerana pangkat, bukan kerana harta, bukan kerana nama. Bahkan kalau siapa berperang untuk disebut sebagai seorang yang berani, tempat dia di neraka. Ini jelas dalam hadis Nabi. Nabi nyatakan dalam Sahih Muslim tentang 3 golongan yang boleh nyalakan api neraka untuk mereka. Antara yang disebut tu adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Orang qari, orang banyak sedekah. Tapi yang mati syahid tu, bila ditanya kepada dia, kenapa kau buat apa kau buat? Dia sebutlah, dia kata dia berperang kerana Allah Ta'ala, berjuang sampai mati syahid kerana Allah Ta'ala. Dia kata bohong. Maka berperang dan berjuang supaya dikatakan kau ni jari, berani. Wa qad qil, telah pun dikatakan. Allah Ta'ala perintahkan malaikat khirit masuk neraka. Sebab tu kena faham pasal konsep dia bukan kita kerana kemarahan, bukan kerana balas dendam. Tak ada. No such thing. Sebab tu kalau kita kata, kalau di Palestin tu, kalau sekiranya diorang buat benda tu kerana balas dendam, yang salah. Tak boleh. Sama je hukum. So kita tak ada dalam Islam ni, jihad ni balas dendam. Sebab tu kenapa kena arahan pemerintah. Kena ada pemerintah yang gerakkan kita untuk pergi jihad. Bukan kita suka-suka hati pergi perang, keluar seseorang, bawa pisau tikam per orang. Tak boleh. Mesti arahan pemerintah. Dalam banyak syarat yang kita panggil yang kita tengok dalam hadis Nabi SAW, kisah-kisah bila kita nak pergi perang kan,
Ada seorang musyrik nak datang ikut sekali perang ketika perang Badar. Nabi halau. Aku takkan minta tolong dengan seorang musyrik. Nabi cakap itu. Ketika dia nak serta dalam peperangan. Kalau ikut kita apa salahnya, dia sayang negara. Tak payah. Nabi tak bagi. Demikian juga Ibnu Umar kan, ketika dia nak pergi perang dalam keadaan umur dia masih lagi 14 tahun. Ketika tu mungkin dah balik, mungkin. Tapi Nabi tak bagi. Tahun depannya dia umur 15 tahun dia bagi. Perang Uhud dia tak cukup umur, Nabi tak bagi. So dekat sini semua ni dalil bahawa memang pergi berjihad ni perlu kepada izin pemerintah, bukan keluar suka hati. Lepas tu kadang-kadang syarat ni yang menyebabkan orang tak baca sampai last kali keluarnya kumpulan-kumpulan pelik-pelik ni. Saya ingat sebab tu yang mungkin kerana ada satu tesis dibuat 3 jilid. Jihad wal qital di dalam syariat Islam. Jihad dan qital, jihad dan peperangan dalam syariat Islam. Dalam tajuk tu 3 jilid tu risalah PhD. Tesis PhD yang dikarang oleh seorang dekat Jordan. Cerita dia kerajaan Israel dan banyak negara lain ambil perintah mahkamah hentikan cetakan kitab ni. Lepas tu bila saya baca buku tu kan, saya perasan kenapa. Dalam buku tu apa yang berlaku ISIS ni sebab tak baca, tak belajar. Dia tak boleh, benda tak boleh, dia tak boleh keluar macam tu. Dia keluar macam dalam keadaan tadi memang salah. Hatta yang ke Syria kan dia kata pergi jihad, salah. Sebab bila perang orang Islam dengan orang Islam juga, ataupun orang Islam dengan orang mengaku Islam, dia tak panggil jihad, dia panggil perang fitnah. Dia panggil perang fitnah. Macam Iran dengan Iraq dulu. Iran dengan Iraq, macam Syria, macam ni yang Iraq pun ada. ya, itu semua tu perang fitnah, qital fitnah. So, tak ada apa-apa di sisi Allah. Di sisi Allah tak ada benda. Tak ada. Tak ada. Dan bersama bila masuk pula tadilah pencerobohan, kemudian masuk pula tentera asing masuk sekali, itu semua perang fitnah. Lepas tu US faham bab ni. Bila dia perang fitnah ni kita kata macam kisah para sahabat dulu lah. Kita tak boleh campur. Dosa pahala tu dasar pada kita kata orang berijtihad, tapi balik pada asal salah jugalah. Hatta macam Bashar Assad ni yang kita kata pasal orang keluarkan cerita tentera dia kata sembah dia kan. Sebenarnya saya kata itu kata orang, dia tak buat. Tak tunjuk depan orang. Sebab tu kalau perasan tiap-tiap tahun bila hari raya, sok khabar tangkap gambar dia solat. Walaupun ada video dia solat mengarut. Sekali dengan mufti-mufti Syria yang Hasun apa tu kan. Memang mengarut solat. Rukuk, sujud, tahu benda entah. Tapi nak tak, bukan, dia ada salah, nampak salah tu. Ada kesalahan dalam solat. Jadi diorang tangkap gambar solat tu untuk isytihad masa lagi Islam. So basically bila isytihad macam tu, automatik walaupun akidah dia rosak, awak tak boleh angkat senjata. Tak boleh. Macam munafik kita tak boleh kata. Ya, betul. Kita lain sebagai Muslim. Sebab tu kenapa sering banyak orang yang kata nak ni, dia keluarkan cerita. Saya kata, bila saya cakap ini, ada orang kata, Ustaz, cakap ini kan, diorang ni kan sembah Bashar Assad. Saya kata, itu orang cakap. Dia tak pernah isytihad depan-depan. Cerita orang ni macam-macam benda, boleh betul, boleh salah. Dan kita tak hukum orang kata-kata orang lain. Macam orang A kata, C telah murtad. Kita tak boleh hukum dia direct. Macam tu, kita kena tanya dia. Hukum atas lafaz dia, bukan lafaz orang tu. A cakap, B kata mana ada. Mana boleh, C kata tak ada, tak jalan. Itu masalah panggil perang fitnah. Ini bila orang Islam kita pergi, Malaysia pergi sana kan, dia tak baca buku tu. Saya bertekak dengan kawan dalam grup. Saya kata, memang ini panggil perang fitnah. Tak ada jihad. Tidak ada jihad. Jihad mesti ada pemerintah. Unless musuh masuk dalam negara Islam. Macam kalau kata Rusia masuk sekarang dengan ajakan daripada apa? Daripada kerajaan Syria. Macam Afghan dan Rusia. Afghan dan Rusia itu kat situ yang jihad. Bukan, Taliban ni kemudian. Abang kena ingat waktu mula-mula masuk. Rusia Taliban tak wujud ketika Rusia. Itu jihad. Ketika Rusia menceroboh Afghanistan, ya, itu yang jihad. Sebab tu semua para ulama isytiharkan jihad. Sebab musuh masuk negara Islam. Mana mula-mula sekali akan kena kampung yang berdekatan. Sebenarnya dia tu negeri. Lepas tu negara, lepas tu semua negara Islam akan terlibat. Lepas pencerobohan.
Lepas tu Rusia masuk. Sebab tu US, apa dia buat bila ceroboh? Apa dia buat? Dia adakan pilihan raya. Perasan tak? So, walaupun kerajaan tu boneka, dia buat macam tu punya link. Jadi, sebab tu tak boleh timbul jihad. Faham tak? So, kes dia, sebab walaupun kerajaan tu naik dengan manipulasi sekalipun, tak boleh dikatakan jihad. Sebab tak jadi jihad. Sebab ketika itu lepas bila kerajaan yang baru naik, dia yang bagi endorse untuk tentera US duduk situ. Habis lah. Habis. Lepas tu perbuatan gerila, perang sel itu salah. Dia mesti ada kerajaan, mesti ada pemerintah. Tanpa pemerintah, kan, itu tak ada. Islam tak benarkan. Lepas tu bila kita baca bab ni kan, safe kita bincang bab jihad ni dalam ruang lingkup yang selamat. Tak ada orang tu semangat-semangat pergi beli senapang tembak orang. Tak boleh. Sebab kita mesti ada kerajaan yang arahkan. Sebab tu itu yang berlaku para sahabat Nabi dahulu. Tidak ada siapa keluar jihad tanpa arahan Nabi. Mana ada Umar nak jumpa orang munafik ke ataupun orang cakap bukan. Umar tarik pedang tapi dia kata, ya Rasulullah, biar aku pancung kepala orang ni. Dia tak terus pancung. Sebab apa? Sebab perlu pada arahan pemerintah. Ini masalah orang tak tahu. Ini salah dia. Lepas tu buku tu, Jihad wal Qital, fi Syariah Islamiyah tu, diharamkan. Saya pelik. Tak kenapa diharam. Bila baca balik, jelas. Sebab tak nak bagi orang tahu hukum jihad ni macam mana sepatutnya. Buku tu sangat praktikal. Pasal dia masuk sekali kes perang Kuwait dan sebagainya, dia cerita sekali. Apa hukum. Memang perang fitnah dia panggil. Tak ada siapa patut terlibat. Tak ada siapa patut masuk campur. Hatta walau ketika Kuwait minta tolong US pun, Apa kepentingan US nak Afghan tu, Ustaz? Bawa apa? Afghan ni sebenarnya laluan daripada Rusia turun ke bawah. Afghan lah laluan dia. Apa tu dah turun ke bawah, itu laluan. Base pun memanglah. Siapa tutup kawasan Afghan tu, tak dapat orang atas kena lintas pakai cukai lah. Mana barang Rusia nak turun bawah, mana tu dia lintas tempat lain. Lintas Afghan. Ada kata kerana apa dia punya ada kata pergunungan dia tu banyak sumber kekayaan, wallahu alam lah. Ada kata macam tu. Tapi yang pentingnya nak faham benda tersebut, kita kata banyaklah apa segi politik ke rezeki. Macam ni lah, macam Laut Merah lah. Yang kawasan yang ada lanun Somalia tu. Tu saya kata kelakar, lanun Somalia tu makan tak cukup, tiba-tiba ada GPS paling canggih. Siapa bagi kat dia? Tu US bagi. Dia pasal last sekali kan dia konon nak jadi polis kawasan tu. Dia nak orang iktiraf dia jadi polis kawasan tu, iringi kapal-kapal. Bila sekali kita tak jadikan, kita hantar kapal Malaysia sendiri hantar untuk jaga kapal Malaysia. Semua negara hantar kapal masing-masing. Mana makan tak cukup, ada GPS yang canggih. Makan tak cukup. Kan, makan ke buluran, tiba-tiba ada GPS canggih, boleh tahu kapal, boleh tahu siapa datang, isi apa, semua sekali ada. Kalau bukan US yang ajak, siapa yang bagi? Sentiasa yang tu. Baik. Wal kafirun, orang kafir pula, yuqatiluna fi ta'ati syaitan. Mereka berperang kerana dalam mentaati syaitan. Thumma hayyajallahu al-mu'minin al-kita'adahi biqaulihi wa ta'ala, membesarkan atau menggalakkan, hayyaja ni maksud dia macam provoke. Kita membesar-besarkan satu perkara dipanggil hayyaja. Haja yahiju besar. Hayyaja ta'ala guna membesarkan Allah Ta'ala kepada orang beriman untuk berperang, memerangi akan musuh-musuhnya dengan firman Ta'ala, faqatilu awliya asy-syaitan. Maka perangilah wali-wali syaitan. Orang kafir itu adalah orang lindungan syaitan. Okey, atau mendapat lindungan daripada syaitan. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan adalah amat lemah. Itu jelas kat situ yang kita fahamkan. So Allah Ta'ala suruh. Jadi insya-Allah nanti kita baca lagi, ada tambahan lagi tentang tajuk ni. 77 sampai 79 pula nanti. Baik. Wallahu a'lam. Enggak, orang ada ke soalan? Apa beza orang Islam dan mengaku Islam? Macam orang Syiah lah. Dia orang sembah kubur, ataupun ada orang mengaku Islam tapi tak ikut Islam. Macam juga orang liberal mengaku Islam tapi bukan, dia tak beramal dengan Islam. Mengaku Islam tapi bukan orang Islam. Dia bukan orang beriman. Dari segi Islam kita lain sebagai Muslim. Mukmin dia bukan. Sebab tu Allah Ta'ala sering letakkan arahan dalam Quran Karim untuk tajuk ketaatan dan perintah disuruh kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Ta'ala kata ya ayyuhal muslimun. Sebab orang-orang munafik masih Muslim tapi bukan mukmin. Dia Muslim. Sebab tu dia masuk masjid, solat belakang Nabi tak halau. Solat belakang Nabi tak halau.
Apa soal dia kata tadi? Oh, tadi. Ya. Hello. Ya. Mute ke? Saya punya mikrofon. Tak kan? Tak kan? Okey. So, ada orang tanya soalan. Okay, baik. Di sini InsyaAllah kita sambung kemudian. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.